Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada pagi ni. InsyaAllah mungkin bulan ni kita akan cuba habiskan buku Tarikat Islami ni. Pasal kita ambil tiap minggu dan lepas tu insyaAllah nanti lepas tamat buku ni kita akan mulakan tajuk lain insyaAllah. Okay, baik. Kali tadi kita bincangkan, kita sedang bahaskan berkenaan dengan tajuk mufti yang paling terkenal, yang paling masyhur pada zaman tabi'in ataupun ada pada zaman para tabi'in, lepas daripada para sahabat besar. Ketika zaman sahabat kecil, kita dah baca atau bincangkan berkenaan dengan nama-nama mereka yang sebenarnya kalau kita buka tafsir, kita buka fiqh, kita akan jumpa nama-nama mereka ni sebagai pemuluar fatwa ataupun pemberi fatwa di kalangan mereka yang ada ketika itu. Memang ada kan mereka ni tabi'in besar, ada tabi'in kecil, dan mereka ni sebenarnya anak murid kepada para sahabat. Itu yang jelasnya. Baik. Kali terakhir kita bincangkan itu, kita ambil berkenaan dengan kena buka balik. Okey, kita nak masuk Hasan al-Basri. Tapi last kali sebelum kita nak bincang Hasan al-Basri, kita sebenarnya ambil Alqamah bin Qais an-Nakhai, kan? Ibn Nakhai punya anak saudara. Okey. Kemudian kita ambil Ibrahim bin Yazid an-Nakhai sendiri. Ibrahim an-Nakhai juga sebagai mufti pada zaman berkenaan. Nama-nama mereka yang sebenarnya kalau kita kata bila buka kitab tafsir, buka kitab fiqh, kebanyakan penjelasan hukum, kebanyakan tajuk penjelasan ayat Quran dan sebagainya akan balik pada mereka. Golongan ni orang ni Attab bin Abi Rabah. Kita ambil. So hari ni kita akan masuk pada Hasan al-Basri. Ada orang je nama lagi. Lepas tu nanti kita akan bincangkan imam empat mazhab secara ringkas, usul mereka dan juga berkenaan dengan mazhab mereka tu sendirilah, mazhab empat mazhab. Sebab sebenarnya ni kalau ikutkan kepada kepada imam mazhab, sepanjang kita bincangkan daripada mula Ibn Abbas radhiyallahu anhu sampai hari insya-Allah Hasan al-Basri, kesemua mereka ni adalah sebenarnya imam pada zaman mereka. Cuma macam kita sebutkan itu, pendapat mereka ni tidak dikumpulkan, tak disusun dan kemudian tidak dijadikan penyebaran pada masyarakat awam, kerana pada zaman berkenaan orang masih lagi nak belajar direct daripada Quran Sunnah. Jadi semua orang akan dapat lihat penjelasan tu dari Quran Sunnah, dan cuma mereka ni macam mengarahkan orang ramai ke situ saja. Adapun kepada kita keempat mazhab punya imam punya zaman, dan bila kita masuk pada tahun lepas 100 Hijrah, dekat situ orang dah mula berpegang atau mula cenderung kepada mengambil fatwa tanpa hiraukan berkenaan masalah dalil. Kebanyakan dah tak kisah, janji imam kata percaya. Itu beza. Baik. Hari ini kita masuk Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri wa Abu Sa'id. Dia adalah Abu Sa'id Al-Hasan bin Abil Hasan Yasar al-Basri. Dia adalah Abu Sa'id Al-Hasan bin Abil Hasan Yasar al-Basri, bin Yasar al-Basri. Dilahirkan pada tahun 2 tahun lagi tinggal daripada khilafah Umar bin Khattab anhu di Madinah. Kan Umar mati dibunuh 23, dia lahir 22 atau 21 Hijrah di Madinah. Lahir di Madinah. Bapa dia dulu adalah orang bebasan ataupun tawanan yang kata kalau kita hamba lah, hamba bebasan. Bismillah. Zaid bin Sabit Ansari. Zaid bin Sabit Ansari. Ni yang macam berkali-kali kita tekankan,
Bahawa dalam Islam ini adalah anak-anak orang mereka ni mufti, pengajar agama sebagainya, tapi mereka asalnya adalah anak-anak kepada hamba-hamba tawanan para sahabat. Sebahagian mereka besar mereka adalah situ. Sebahagian anak para sahabat sendiri, cucu mereka, sebahagian besar macam ni, macam Hasan Basri, macam Atam bin Rabah, macam Nafi', Maula bin Umar. Itu semua tu orang-orang yang sebenarnya hamba tawanan ataupun anak hamba yang ada pada zaman berkenaan. Jadi bapa dia maula, mana orang-orang bebasan ataupun inilah yang dibebaskan oleh Zaid bin Sabit Al-Ansari daripada tawanan perang Misan. Misan ni ia adalah satu sudut satu kawasan di Iraq dekat dengan Basrah. Ada kawasan dekat sama nama Misan. So ketika penaklukan dulu memang bapa dia dulu tertawan sekali. Cuba dibebaskan lah, lepas tu masuk Islam, bebaskan. Dan mak dia pula pun hamba bebasan Ummu Salamah, isteri Nabi SAW. Dan barangkali kadang-kadang mak dia hilang kan dalam keperluan apa-apa, lalu menangislah Hasan Basri. Maka Ummu Salamah akan memberikan pada dia berdada dia untuk pujuk dia lah, sehingga dia datang mak dia. Maksud dia kalau nak bagi Hasan Basri diam dengan menangis, mana Ummu Salamah menyusukan ataupun inilah bela dan juga asuh sementara mak dia hilang. Dan dia membesar di Wadi Al-Qura dekat Madinah. Dan kemudian dia hidup lepas tu membesar di Basrah dan tinggal di Basrah. Itu sebab nama Hasan Basri, walaupun sebenarnya dia lahir dekat Madinah dan dia membesar pada dalam belasan tahun. Umur dia pun kat Madinah. Cuma lepas daripada tu dia pergi pindah ke Basrah. Dan Hasan Basri ni, dia kalau ikutkan dia ni adalah di antara penghulu para tabi'in dan juga orang besar di kalangan para tabi'in. Pembesar di kalangan para tabi'in. Dan dia mengumpulkan semua bentuk ilmu. Daripada semua bentuk seni dia ada. Daripada ilmu, zuhud, kewarakan, ibadat. Dan banyak kata-kata dia adalah berbentuk kata-kata hikmah dan juga ada kesesastraan balaghah. Sampai berkata Amr bin Ala, seseorang yang pernah tengok Hasan Al-Basri, dia kata aku tak lihat seorang yang lebih fasih berbanding Hasan Al-Basri. Membesar di kalangan di kalangan para sahabat kan. Membesar dalam keadaan keluar dalam rumah keluarga Nabi SAW. So jadi memang dia punya lidah dia elok bercakap bahasa Arab yang baik. Mak bapak dia asalnya tawanan daripada Iraq. Okey. Dia sebenarnya kalau kita ikutkan Hasan Basri ni, kisah dia banyak. Bahkan dikaitkan dengan Rabi'ah Tadawiyah, kononnya dia nak kahwin Rabi'ah Tadawiyah tu tak nak. Semua-semua ni sebenarnya kadang-kadang dibesar-besarkan di reka-reka ceritanya oleh golongan sufi. Sebab mereka cuba untuk memasukkan tokoh mereka di tengah-tengah para tabi'in yang memang anak murid para sahabat. Ni kena faham pasal bila ilmu tu diambil benar daripada sumbernya, so kesan tu akan dapat dilihat pada peribadian mereka. So macam golongan sufi dia tak nak ketinggalan lah konon, tapi berkenaan tajuk tersebut. Sedangkan ketika kalau dia kata umur Tadawiyah tu lebih kurang dengan Hasan Basri, maksud sepatutnya dia sempatlah dengan beberapa orang sahabat, tapi tak ada diriwayatkan pun dia ada ambil ilmu daripada para sahabat. Itu tajuk dia lah. Banyak orang kadang-kadang suka timbulkan Rabi'ah Tadawiyah, tapi sebenarnya dia bukanlah ikutan kita. Ikutan kita adalah orang seperti Hasan Basri, tapi banyak diburukkan. Kononnya Hasan Basri gila nak kahwin dengan Rabi'ah Tadawiyah. Ini banyak jadi kes yang disebarkan, digemburkan oleh golongan sufi. Adapun dari segi masalah asas, kita kena faham Hasan Basri ni dia memang pembesar, dia memang orang-orang hebat di kalangan para tabi'in. Itu tajuk dia. Baik. Dan dikata dan telah berbeza Hasan Basri ni kekuatan dalam kekuatan dalam menentang atau menolak sesuatu yang tak betul, dan berhenti di batasan perkara-perkara diharamkan oleh Allah Taala. Dia tidaklah ikut keadaan, ikut masa bercakap, ikut selera orang, tak ada. Dia memang seorang yang kuat. Ya. Dan juga dia lantang dengan kalimah kebenaran.
dah boleh diwalikan, dijadikan gubernur dekat Iraq, Umar bin Habirah Al-Fazari, ya, dan digabungkan kepada Iraq ni kan, Khurasan masuk sekali. Dan itu pada zaman pemerintahan Yazid bin Abdul Malik. Ya, Yazid bin Abdul Malik telah dipanggil Hasan al-Basri, Muhammad ibn Sirin dan Sya'bi. Okay, dan itu pada tahun 103. Okay. Lalu berkatalah Hasan al-Basri, kan, apa dia kata Yazid bin Abdul Malik, kan, okey, Yazid bin Abdul Malik kata pada Umar bin Habirah, kan, dia boleh dilantik, dipanggil Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin dan Sya'bi tahun 103 Hijrah, untuk minta nasihat ke. Dia kata apa? Dia kata asmi Yazid adalah khalifah Allah. Yazid bin Abdul Malik adalah khalifah Allah yang Allah Ta'ala perkuasakan dia ke atas hamba-hamba Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ambil ke atas mereka, ke atas hamba-hamba ni perjanjian untuk mentaatinya berdasar ayat Quran surah surah Nisa lah. Atiullah wa ulil amri minkum tu. Dan dia telah ambil ke atas kita, ke atas kami, ke atas kita dengan untuk dengar dan taat. Dan dia telah lantik aku, maka apa kalian lihat? Okay. Lalu dia kata dia tulis kepada aku dengan perintah, daripada perintahnya, lalu dia tanggungkan aku apa ditanggungkan daripada itu, daripada perkara berkenaan. Maka apa pendapat kalian? Okey, lepas tu berkata Ibn Sirin dan Asy-Sya'bi, kata-kata yang ada dalamnya ada taqiyah, ada macam berselindung lah, tak nak berterus terang. Lalu Ibn Habirah, Umar bin Habirah kata, apa engkau nak kata wahai Hasan al-Basri, ya? Maka berkatalah Hasan al-Basri, wahai Ibn Habirah, takutlah engkau akan Allah mengenai Yazid. Maksudnya bila kita kau ikut Yazid bin Abdul Malik ni kerana takutkan Allah. Ya. Maksudnya kau kena takutkan Allah, takut kepada Allah dalam berkenaan dengan Yazid ni. Dan jangan kau takutkan Yazid pada benda yang Allah Ta'ala perintahkan. Kalau ni kata Yazid perintahkan benda kan, kau kena takut Allah berkenaan apa Yazid suruh. Dan jangan kau takut Yazid pada benda yang Allah Ta'ala suruh, maksud dia. Sebab apa? Sebab dia kata, sesungguhnya Allah Ta'ala boleh menyekat engkau. Innallaha yamna'uka min Yazid. Allah Ta'ala boleh sekat engkau daripada Yazid. Tolong, pertahan engkau, lindung engkau daripada Yazid. Wa inna Yazida, dan Yazid pula la yamna'uka min Allah. Dia tak boleh nak halang atau tolong kau atau pertahankan kau daripada Allah Ta'ala. Dan wa ausyaka, dan hampir sangat, ya ba'atha ilaika malakan, dia utus pada engkau satu malaikat, fayuziyuka an saririka, lalu malaikat tu akan hilangkan engkau daripada katil engkau, wa yukhrijuka min si'atil qasri ila dhikil qabri, dan dikeluarkan engkau daripada keluasan istana kepada kesempitan kubur. Thumma la yunjika illa amalika, kemudian takkan boleh illa amaluka, kemudian takkan boleh menyelamatkan engkau ketika itu kecuali amal engkau saja. Dia direct, dia cakap pada Ibn Habirah. Kemudian dia tegur lagi, dia kata, ya Ibn Habirah, wahai Ibn Habirah, ya, in ta'sillaha, jika engkau mendahului Allah Ta'ala, fa innama ja'alallahu hadha sultan nasiran lidini lahi wa ibadihi. Maka kalau engkau menderhaka Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala hanyalah jadikan sultan ni, raja ni, ya, sebagai pembantu untuk agama Allah Ta'ala dan hambanya. Fala tarkabanna dinallah wa ibadallah bi sultanillah, maka janganlah engkau menunggang dengan agama menunggang akan agama Allah dan hamba-hamba Allah dengan autoriti yang Allah Ta'ala berikan, ke kuasa yang Allah Ta'ala berikan. Fa inna la ta'ata li makhluqin, kerana tidak ada ketaatan untuk makhluk, fi ma'siyati khaliq, dalam maksiat kepada pencipta. Dia maksud dia cakap direct lah, dia tak ada selinung-selindung. Fa ajazahum Ibn Habirah, lalu Ibn Habirah bagi hadiah kepada mereka, kepada Muhammad bin Sirin, kepada Hasan Basri dan kepada Asy-Sya'bi. Kemudian wa adhafa jaizatul Hasan, kemudian dia gandakan lagi hadiah daripada Hasan Basri. Dan mati Hasan Basri pada tahun 110 Hijrah, 10 dan 100, dan dia adalah sebenarnya dia kira sebagai imam
zamannya dari segi ilmu dan amal. Ini bagi siapa yang belajar hadis dan sebagainya, masa Hasan Basri, belajar sunnah akan jumpa Hasan Basri punya nama. Siapa belajar sufi, tak jumpa Hasan Basri kecuali dalam konteks cerita Rabi'ah Tadawiyah, digoda Rabi'ah Tadawiyah untuk kahwin. Tapi Rabi'ah Tadawiyah cinta Allah Ta'ala, tak nak kahwin dengan dia. Wallahualam. Betulkan balik. Baik. Seterusnya, Muhammad Ibn Sirin. Ini terkenal juga di kalangan para tabi'in. Okay, Muhammad Ibn Sirin ni, dia punya bapa dia adalah hamba bagi Anas bin Malik. Bapa dia hamba Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik buat mukatabah. Mukatabah ni maksud dia bagi syarat kepada bapa Muhammad Ibn Sirin ni kan. Sirin tu kan nama Arab pun sebenarnya. Muhammad Ibn Sirin. Sirin tu kan nama Arab. Ya, jadi Anas bin Malik buat mukatabah. Mukatabah ni bila mana seorang pemilik hamba tu, dia bagi pada hamba dia peluang untuk bebaskan diri tapi dengan bayar. Cukup bayaran, hamba tu bebas. Jadi Anas bin Malik buat mukatabah dengan bapa dia ketika masih lagi hamba untuk bayar kepada 40,000 dirham. 40,000 dirham. Dan bapa dia Sirin tu sunaikan akan mukatabah. Dan dia pun sama, bapa Muhammad bin Sirin pun daripada tawanan Misan, daripada hamba yang diperolehi atau ditawan daripada Misan, daripada kawasan Iraq tadi yang berdekatan Basrah. Okey. Dia diriwayatkan Muhammad bin Sirin daripada Abu Hurairah anhu, daripada Abdullah bin Umar, daripada Abdullah bin Zubair, Imran bin Husain, Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Dia punya guru-guru dia. Dan diriwayatkan daripada dia pula oleh Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, Khalid Al-Ahzab, Ayyub As-Sakhtiyani dan selain mereka di kalangan para imam-imam. Imam Ibn Sirin ni sebenarnya salah seorang fuqaha ahli Basrah. Dan dia dahulu seorang yang alim, warak dan bertakwa. Dia berdamping dengan Hasan Al-Basri. Kemudian mereka berpisah pada akhir hidup hayat mereka. Okey. Dia kata jadi Asy-Sya'bi dulu berkata, alaikum bidzalika rajul asam. Dapatkanlah kamu semua lelaki yang peka tu. Jangan Muhammad bin Sirin, dia ada sedikit dalam telinga dia kurang dengar. Dan Muhammad bin Sirin ni terkenal dalam masalah takbir mimpi, tapi dia tak pernah karang kitab. Ini masalah dia. Dia banyak memberikan penjelasan takbir mimpi sampai ada orang buat kitab rekaan sendiri, tulis nama dia. Sedangkan dia tak sedemikianlah. Okay, dia cuma bunyikan penjelasan berkait mimpi-mimpi siapa mimpi lah. Okey. Dan dia sebenarnya yang sebut Muhammad bin Sirin ni, dia yang kata dahulunya, kalau kita buka mukadimah Sahih Muslim, dia kata dahulunya mereka mengambil daripada semua orang. Maksudnya bila orang cerita qala Rasulullah semua ambil. Tapi bila berlaku fitnah kan, mereka katakan, ni para imam-imam ni berkata, sammu lana rijalakum, beritahu kami siapa perawi kamu. Dia ambil ahli sunnah, dia ambil cerita mereka, dia ahli bid'ah, maka dia tinggalkan cerita mereka. Maksudnya istilah sunnah dan sunnah dan juga bid'ah tu bukan baru. Zaman dia lagi. Di mana Muhammad bin Sirin zaman dia lagi telah berlaku pemisahan pengambilan ilmu hanya daripada ahli sunnah saja. Kalau kita dengar cerita daripada ahli bid'ah, kita tinggalkan, tak perlu belajar pun. Peliknya masyarakat Islam kita di Malaysia ni, orang tu dah terkenal dengan penipuan, tipu hadis, bohong, cakap cerita dongeng pun masih lagi nak dengar cerita orang berkenaan. Allahuakbar, saya tak faham kenapa. Saya pasal memang dia terangkan memang itu keadaan. Pasal disiplin ilmu kena ada. Tak boleh seorang tu ambil ilmu daripada tempat yang tak betul. Bila orang tu dia tak nak belajar dengan betul lah, itu yang hasil berlaku lah. Waktu Muhammad bin Sirin bila diceritakan berkenaan dengan keadaan para imam pada zaman dia tu, itu sangat benar sangat benar. Okey. Dan dahulunya kelahiran dia adalah dalam 2 tahun tinggal daripada Khilafah Uthman. Kalau ikutkan dia punya lahir tu mana Uthman mati dibunuh 35. So dia lahir dalam 33 Hijrah. Dan dia mati pada tahun 110 di Basrah, sama macam tahun sudah Hasan Basri 100 hari selepas Hasan Basri mati, semua tak redha terhadap mereka berdua. Okey.
Selain itu juga label mereka ni adalah Umar Abdul Aziz. Ini nama yang terkenal juga. Dia Umar Abdul Aziz sebenarnya kalau ikutkan dia apa ketika belajar dia seperguruan dengan Ibn Shihab Az-Zuhri. Ibn Shihab Az-Zuhri yang kita tahu bahawa kalau ikut pada pengumpulan hadis, antara yang mula sekali mengumpulkan hadis Nabi SAW adalah Ibn Shihab Az-Zuhri. Dia adalah sebenarnya rakan sepengajian bersama Umar bin Aziz. Cuma Abdul Aziz walaupun macam Az-Zuhri kata, dia masuk ke dalam politik, jadi dia hilang masalah ilmu. So bila maklumat dan sebagainya tentang ilmu tu dia kurang sikit dah lepas, walaupun dia sebenarnya lebih bijak. Kata Az-Zuhri lebih bijak berbanding dia. Tapi Umar bin Aziz dia masuk dalam bidang politik, pentadbiran, dan dia tinggal dia sibuk dengan pentadbiran sampai tak sempat tentang ilmu. Okay, nama dia Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syams Al-Qurashi Al-Amawi. Daripada Bani Umayyah lah. Abul Hafs Al-Madani, semua Dimashqi. Okay. Amirul Mukminin, bahkan ada orang gelar dia sebagai khalifah yang kelima lepas Khulafa' Rashidun. Mak dia Asim binti Asim. Mak dia adalah Ummu Asim binti Asim. Bin Umar bin Khattab. Jadi bila mak dia kira anak keturunan daripada Umar bin Khattab. Pasal mak dia tu adalah cucu kepada Umar. Mak Umar Abdul Aziz cucu pada Umar. Okay. Dia meriwayatkan hadis dia punya ilmu dia daripada Anas bin Malik, As-Sa'ib bin Yazid, Urwah bin Zubair, Abi Bakar Al-Harith bin Hisham, dan selain mereka. Dan meriwayatkan atau mengambil ilmu daripada dia Abu Salamah bin Abdul Rahman, dan ini salah seorang dan dia ni salah seorang di antara guru dia sendiri dan juga dua anak dia, guru mensyuhi anak dia dan guru dua anak dia, Abdullah bin dan juga Abdul Aziz. Okay. Dan juga Abu Bakar bin Amr bin Hazm. Dia ambil ilmu daripada Abu Bakar bin Amr bin Hazm, meriwayatkan daripada dia Abu Bakar bin Amr bin Hazm dan Az-Zuhri sendiri. Az-Zuhri, Insya Az-Zuhri. So walaupun ilmu tu dia ada, dan dia juga diambil daripada dia oleh guru dia sendiri, dan guru anak dia. Guru anak dia. Abu Bakar bin Amr bin Hazm dan juga Az-Zuhri, Insya Az-Zuhri. Dilahirkan dia ni pada tahun 63, dan dia adalah seorang yang dipercayai dan orang rasa selamat dengan dia lah. Dia ada kefahaman fiqh, ilmu dan juga warak. Berkata Anas bin Malik, aku tak lihat sesiapa yang lebih serupa solat dengan Rasulullah SAW berbanding budak muda ni. Yang dimaksudkan dia adalah Umar bin Abdul Aziz. Okay. Berkata Muhammad bin Ali bin Hussein. Okay, ini apa yang kita kata tu nama dia adalah Muhammad Al-Baqir. Bagi orang-orang Syiah, inilah imam selepas daripada cucu Hussein ni, bagi mereka adalah imam lah. Tapi walaupun dia letak nama, tapi dia sebenarnya Al-Sunnah, bukannya Ahli Bid'ah. Okay. Berkata Muhammad bin Ali bin Hussein, dia kata untuk setiap kaum ada najibah, ada orang yang ditaati, dan juga ketua. Dan ada penghulu. Dan penghulu ataupun ketua bagi Bani Umayyah adalah Umar Abdul Aziz. Okay. Dan dia sungguhnya akan dibangkitkan hari kiamat nanti sebagai umat yang satu. Sebab dia tak ikut orang, dan orang tak nak ikut dia. Sebab balik pada asal dia berbeza daripada Bani Umayyah yang lain. Bani Umayyah yang lain kan, yang menjadi khalifah. Kalau kita tengok dia start daripada Muawiyah Abi Sufyan, kemudian turun sampailah habiskan Bani Umayyah. Memang betul macam kata Muhammad bin Ali bin Hussein, bahawa dia punya karakter dia berbeza daripada keluarga dia. Ni orang terpilih, dia kata. Sampaikan dia kata dia akan dibangkitkan hari kiamat secara berseorangan. Macam pasal berbezanya dia punya karakter, dia punya ketaatan pada Allah dan sebagainya berbanding dengan kaum keluarga dia sendiri. Kita banding khalifah-khalifah yang ada dalam keluarga dia. Okey.
Dan yang megang khilafah, dia membangun tampuk khilafah, dan dia sebenarnya adalah seorang pemerintah, yang jadi pemerintah yang adil, yang mengembalikan orang ramai kepada sirah datuk dia, onyang dia, pasal mak dia tu cucu kepada Umar, kepada sirah onyang dia itu Umar bin Khattab. Memang zaman dia memang kita kata dia orang kata memang sangat adil. Tapi sebenarnya dia pemerintah 2 tahun je. Ni banyak orang salah faham kan, tak ada ambil 5 tahun. Macam kita kat Malaysia ni sejak menteri-menteri ni ambil 5 tahun. 5 tahun tu tempoh tu kan sebenarnya Umar bin Aziz dia lebih dari cukup. Cuma zaman dia tu lah yang kata harta melimpah ruah. Sampai kan ada orang datang nak bayar zakat, disebut mula pada orang fakir. Harta dia tak dapat diagihkan. Minta pada orang miskin tak diagihkan. So dia datang, orang tu datang tak dapat nak diberikan harta dia kepada sesiapa. Dia Umar bin Aziz punya zaman. Tapi ingat macam saya sebutkan tadi, dia cuma 2 tahun saja. Dan kepelimpahan harta pada zaman itu sebab dia sekat gubernur-gubernur dan sebagainya daripada mengkayakan diri masing-masing. Dan memang dengan sebab itulah kemakmuran berlaku pada zaman dia. Okey. Berkata Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas, dia kata dahulunya Sa'id bin Musayyab tidak pernah datang kepada mana-mana pemerintah, mana-mana amir selain Umar bin Aziz. Kan Sa'id bin Musayyab kita baca tu, disanggup nikahkan anak dia kepada anak murid dia miskin berbanding nak kahwinkan dengan anak dengan putera mahkota. Dia memang takkan, dia tak nak langsung. Dia tak kisah orang pukul ke untuk suruh dia bai'ah, dia tak nak. Jadi Sa'id bin Musayyab dahulu tak pernah datang jumpa para pemerintah kecuali Umar bin Aziz. Dan apabila memegang kuasa Umar bin Aziz khilafah, dia naik ke atas mimbar, dia berdiri di atas mimbar, dia berkata, wahai manusia sekalian, jika kalian benci aku, kalian benci aku takkan berdiri atas kalian, maksudnya takkan jadi pemerintah ke atas kalian. Lalu orang ramai berkata kami redha. Dan dia pulangkan balik semua penganiayaan kepada benda-benda yang dizalimi kepada orang-orangnya, dan dikayakan orang fakir pada zaman dia. Sehingga dikatakan tidak didapati orang yang memerlukan harta. Jadi ingat, hanya 2 tahun saja dia memerintah. Okey. Lepas tu dia mati dibunuh. Okey. Dia berkata Imam Bukhari, berkata Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah ni antara teman pendamping kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Okay. Dia kata Umar bin Aziz adalah imam. Imam Malik juga, Malik bin Anas dan juga Ibn Uyainah kata Umar bin Aziz adalah imam, dan dialah yang meletakkan bata pertama bagi pengumpulan hadis. Macam telah lalu lah. Pasal memang Ibn Syah Az-Zuhri ketika penyalinan hadis mula dibuat pada zaman dia adalah dengan arahan atau permintaan daripada Umar bin Aziz. Okay. Dan dia lah yang mula tak nak hadis tu hilang, dia suruh kumpul, tulis. Dan dia ada kedudukan terpuji, dia kelebihan dia yang banyak sangatlah. Dan dia mati pada tahun 102, ada kata 101. Tapi macam saya sebut lah, dia punya tempoh pemerintahan dia hanyalah 2 tahun sahaja. Tapi dia seorang yang sangat adil. Sebab tu sebenarnya kalau nak populariti dan sebagainya macam dia dah, tapi dia seorang yang buat. Maksudnya dia bila suruh orang ramai, dia buat benda yang disuruh. Sebab tu kenapa orang ramai ikut dia. Kita zaman kita sekarang ni, kalau dia kata ada pemimpin atau pemerintah suruh ramai berderma, dia simpan duit dia. Derma lah, kumpul lah untuk tabung ni tabung itu. Tapi harta dia tak lepaskan. Harta orang ramai dia suruh korbankan. Itu yang pada zaman kita. Zaman dia tak macam tu. Itu perbezaan. Kalau dia kata orang sebut nak kata sama kan, kalau dia kata tajuk itu pun dah cukup sebenarnya untuk menjadikan kita sedar dan berjaga-jaga daripada masalah harta orang ramai. Sepatutnya lah, tapi banyak orang tak kisah. Balik pada asal yang kita disuruh oleh Allah Ta'ala, tunaikan hak pemerintah ke atas kita dan minta hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik.
Kemudian Taus bin Kaisan Al-Yamani. Dia adalah Abu Abdurrahman Taus bin Kaisan Al-Khawlani Al-Hamdani Al-Yamani. Ini orang Yaman Khawlan ni memang nama tempat. Hamdan nama tempat dekat Yaman. Cuma dia ni daripada anak-anak orang Parsi. Sebab orang Yaman memang dimasuki oleh Parsi pada satu tempoh daripada zaman dia, ketika mana orang Yaman minta tolong kepada Parsi untuk usir orang Habsyah, tinggalan-tinggalan Saki-Baki, cucu cicit kepada Abraha yang tentera bergajah tu kan, dia base dekat Sana'a. Jadi bila mana Yaman, orang Yaman nak usir orang-orang Habsyah yang berada di Yaman, termasuk dalam cucu Abraha lah. Diorang minta tolong kepada Rom tak nak, sebab Habsyah ni Kristian sama macam diorang. Jadi minta tolong pada Parsi. Parsi hantar 3 biji kapal. Dan tenggelam 1 sampai 2. So lepas tu bahkan ketika zaman Nabi hidup pun sebenarnya memang Yaman berada di dalam jajahan Parsi. Sampai pada zaman tersebut di kalangan orang Parsi ni, memang panglima Parsi memang berada dekat Yaman. Lepas tu bila Raja Parsi, Maharaja Parsi, dia perintahkan untuk tangkap Nabi. Dia tak hantar pasukan daripada Parsi, dia hantar pasukan daripada Yaman. Dan Yaman pula tak hantar ramai, dia hantar 2 orang je. 2 orang je dia hantar. Pasal zaman tu kononnya orang Parsi ni gagah sangat, dan satu Parsi boleh kalahkan 20 Arab kononnya. Lalu dia hantar 2 orang je untuk tangkap Nabi SAW. Tapi lah kisah yang pernah kita cerita dulu, macam ni Islam ni orang Yaman. So memang Parsi tu berada dekat Yaman. Even gubernur Parsi, ketika gubernur Parsi di Sana'a ketika zaman Nabi tu masuk Islam, nama dia Bazan. Baik. Dan Taus ni dia salah seorang daripada kalangan tokoh para tabi'in. Dia dengar ilmu daripada Ibn Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Dan diriwayatkan daripada dia pula oleh Mujahid bin Jabr, Amr bin Dinar, dan dia seorang faqih. Memang ada, kalau kita buka tafsir, nama dia akan keluar. Buka dalam kitab fiqh pun nama dia akan keluar. Okay. Dan juga amat hebat akan kedudukan dia. Okay. Dan juga dan sangat kuat ingatan. Okay. Berkata Abu Uyainah berkata, aku kata kepada Abdullah bin Yazid, bersama siapakah engkau masuk kepada Ibn Abbas? Bila kau jumpa Ibn Abbas, kau masuk bersama siapa? Kau masuk bersama siapa? Siapa kawan-kawan kau bersama ketika mana kau jumpa Ibn Abbas? Lalu dia berkata Abdullah bin Yazid, dia kata aku bersama dengan Atta dan teman-teman dia. Okay? Dia kata Taus berkata Abdullah bin Yazid, dia kata macam mana, dia kata amat jauh lah lelaki tu dan Taus ni masuk bersama dengan orang terpilih je. Nah, aku masuk dengan orang lain, tapi yang masuk dia tak ada lagi dapat. Berkata Amr bin Dinar, okay, aku tak pernah lihat sama sekali sesiapa seumpama Taus. Kan dia bila memegang pemerintahan Umar Abdul Aziz, dia telah tulis kepada Taus, Taus bin Kaisan Al-Yamani ni untuk dia kata jika kau nak akan menjadi kau nak jadi amal kau, Taus tulis kepada Umar Abdul Aziz. Ketika mana Umar Abdul Aziz naik jadi khalifah, Taus bin Kaisan Al-Yamani tulis kepada Umar Abdul Aziz nasihat. Dia kata jika kau nak menjadikan amalan kau kebaikan kesemuanya, maka lantiklah, gunakanlah orang kebaikan. Mana bila nak buat kerja, nak buat jadikan jadi pegawai ke, menteri ke, lantiklah orang-orang yang nak kebaikan. Okey. Maka berkata Umar bin Aziz memadai dengannya sebagai bimbingan. Ini bimbingan paling baik. Tak ada bimbingan yang lain lebih baik dari itu. Pasal dia nak, kalau dia nakkan kebaikan, dengan lantik orang kebaikan yang menjadi teman-teman dia. Mentadbir. Okey. Diriwayatkan juga bahawa Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur dia telah panggil Ibnu Taus
yang disebut tu, dan Malik bin Anas radhiyallahu anhuma, dipanggil dua orang. Dan bila masuk kepada dia, dia tunduk sebentar. Kemudian dia paling kepada Ibn Tawus dan dikata kepada Ibn Tawus, ceritakan aku mengenai bapa engkau, Tawus bin Kaysan al-Yamani. Diminta pada anak kepada Tawus untuk cerita tentang bapa dia. Lalu dia kata ceritakan kepada aku daripada bapa engkau, apa yang kau dengar daripada bapa engkau, ilmu yang kau dengar daripada bapa engkau. Lalu berkatalah anak kepada Tawus, dia telah bercerita kepada aku bapaku bahawa orang yang paling teruk, paling dahsyat azab pada hari kiamat nanti adalah orang yang menyekutukan Allah Taala, yang yang menyekutukan apa yang Allah Taala kongsikan ataupun berikan kepada dia dalam kekuasaan dia. Allah Taala lantik untuk jadi pemerintah. Lalu dia masukkan kepada hukum yang Allah Taala beri kepada dia, pemerintah yang Allah beri kepada dia, kezaliman. Dia masukkan kepada apa yang dia takbir, kezaliman, ketidakadilan. Lalu Ja'far bin Mansur, Abu Ja'far Mansur, dia kata diam sebentar, dia kata Malik, lalu ketika tu aku peluk dah, dia kata baju aku, takut akan kena darah dia, kata Imam Malik. Al-Mansur ketika tu dia macam terdiam kan. Dia disebut tentang orang paling teruk kena siksaan pada hari kiamat nanti adalah orang yang tak nak berikan dia kuasa dan dimasukkan dalam kekuasaan yang tak ada beri pada dia, kezaliman. Hukum yang dia buat zalim. Sedangkan Allah bagi dia kuasa, dia gunakan kuasa dia untuk menzalimi orang lain. Jadi ketika tu Imam Malik tarik dah baju, takut baju dia kena darah anak Tawus ni. Kemudian berkata kepada dia Al-Mansur, khalifah ketika tu, dia kata bawakan aku dakwat tu 3 kali dia suruh ambilkan dakwat tu untuk bawa kepada dia, tapi dia tak buat. Anak kepada Tawus bin Kaysan al-Yamani ni tak pergi, tak ambil kan dakwat untuk tulisan tu kepada bekas dakwat tu kepada khalifah. Dia tak buat. Lalu ketika tu berkatalah Al-Mansur, dia kata kenapa kau tak hulurkan kepada aku? Lalu kata anak Tawus anak dia kata aku bimbang kau tulis dengannya maksiat, lalu aku telah berkongsi dengan kau padanya. Lalu bila dengar macam tu, Al-Mansur dengar kata-kata anak Tawus ni, dia kata bangunlah kamu dua daripada aku. Lalu dia kata anak Tawus, itulah yang kami nak. Lepas tu dia kata Imam Malik kata maka berterusan aku tahu untuk anak Tawus ni kelebihannya pada hari berkenaan. Ini anak dia, bayangkan anak dia dididik macam tu sekali, tak takut langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun khalifah ketika tu kan zaman tu cakap lebih sikit pancung. Nanti Imam Malik asyik tarik baju dia takut kena darah. Tapi anak dia cakap dengan direct je, itu yang kami nak. Dan mati Tawus ketika tunaikan haji di Mekah sebelum hari Tarwiyah, sehari sebelum hari Tarwiyah. Ini maksudnya dia mati tahun 7 Zulhijjah, hari Tarwiyah hari 8. Dan solat ke atas dia Hisham bin Abdul Malik. Dan itulah pada tahun 106 Hijrah radhiyallahu anhu. Allah Taala redha kepada dia. Baik. Kajian ringkas kepada imam-imam 4 mazhab dan usul mazhab mereka. Ini kita akan masuk insya-Allah kepada bahagian berikutnya, yang terakhir insya-Allah berkaitan dengan imam-imam 4 mazhab dan juga usul mazhab mereka. Dekat sini kena ingat macam saya katakan tadi, semua nama yang kita sebut sebelum ni yang berakhir dengan Tawus bin Kaysan al-Yamani, semua nama tersebut start daripada Ibn Abbas sampailah Tawus bin Kaysan al-Yamani. Semua mereka ni sebenarnya layak menjadi imam mazhab. Semua sekali. Sebab tu bila ada orang kata, ini masalah, bila ada orang kata ijma' pada satu hukum ijma' macam yang berlaku di masyarakat Melayu kita di Malaysia lah, bila orang kata tak ikut 4 mazhab, maka orang tu telah terkeluar daripada ijma'. Itu salah. Sebab imam-imam Islam ni yang menjadi ikutan ni, mufti-mufti mereka, dia bukan bermula dengan Abu Hanifah.
Bukan Abu Hanifah Nu'man, ya. Dia dikira sebagai ada kata tabi'in, ada kata tabi'in, ada kata tabi'in yang jumpa sahabat. Sebab dia lahir ujung tahun 7 kot Hijrah, dan dia mati 150. So dia punya kedudukan dia lebih awal daripada Malik bin Anas lah. Imam Malik bin Anas pula dianggap lepas dia, dan Imam Syafi'i lepas Imam Malik. Kemudian Ahmad bin Hanbal lepas daripada Imam Syafi'i, ataupun kira ikut turutan umur. Mereka macam tu. So sudut asal kalau kita perhatikan balik, mereka ni dia dalam akhir tahun 100 dan juga pertengahan tahun 100 Hijrah. Tak 100 lebih lah. Mana suku kedua 100 yang kedua lepas zaman para sahabat. So jadi kalau bila kita kata berkenaan dengan tajuk ijma', anda kena faham bahawa ijma' tadi mesti awal lagi ke para sahabat punya kesepakatan, para tabi'in lepas tu. Barulah lepas tu tabi'in dan sebagainya. Kalau dia kata kesepakatan telah ada pada zaman para sahabat, tidak ada sesiapa boleh pecahkan kesepakatan tersebut. Macam ada yang kita dengar kan, macam saya sebut ustaz gila. Saya kata ustaz gila sebab kalau saya kata kalau tak gila dia jahat. Kalau tak gila dia jahat. Macam dia kata rejam, hukum rejam dalam Islam ni bukan ijma'. Sedangkan benda tu dilakukan oleh Nabi, para sahabat, tabi'in, memang semua. Memang lakukan apa yang Nabi lakukan. Nabi sendiri merejam. Para sahabat lepas Nabi pun masih lagi merejam penzina yang telah berkahwin. Jadi ini pasal dia ada yang halal, dia berzina juga. Dia tahu cara apa dia boleh untuk berkahwin, tapi dia pilih zina sebagai jalan hidup dia. Dan ini sebenarnya kalau ikut kepada kerosakan, dia bukan rosak diri dia rosak negara nanti. Bila orang macam ni kan yang tahu tentang kekeluargaan tapi tak nak berkeluarga, kemudian berzina dan sebagainya, maka dia akan membawa kepada decline dalam jumlah masyarakat. Seorang tak kahwin, siapa nak beranak? Ini bahaya yang berlaku. Jadi kadang orang tak nampak perkara ni tentang tajuk ni. Jadi sebab bila kita kata kalau anda kata orang tu nak faham ijma', dia mesti ijma' start para sahabat. Kalau perkara tersebut memang ada zaman mereka dan mereka ijma' satu perkara, mesti ikut cara mereka, mesti ikut kefahaman mereka, barulah itu ijma'. Ini kalau para sahabat dah sepakat satu perkara, tiba datang orang kemudian tukar bab akidah ke bab ibadah ke, semua sekali tak boleh. Apa yang ijma' pada zaman para sahabat takkan hilang. Kerana apa? Kerana ada 4 mazhab setuju. Atau apa bercanggahan padanya, para sahabat tak boleh orang berikutnya macam ustaz daripada 4 mazhab ni untuk leraikan dan jadikan dia tidak lagi ijma', tak ada. Tak boleh jadi macam tu. Ya, itu kena faham. Jika tidak nanti sentiasa agama kita akan bertukar ikut kepada masyarakat Malaysia kita suka buat satu benda maka jadi halal. Yang sini tak buat jadi tinggalkan. Itu adalah di antara kefahaman yang kena dibetulkan balik. So semua nama start Ibn Abbas yang kita bincangkan sampailah Tauhid bin Kaisan Al-Yamani, semua mereka sebenarnya adalah imam yang layak untuk diikuti. Bahkan kata-kata mereka tu ada nilai. Ada nilai untuk dibincangkan sebagai hukum fiqh, hukum tafsir bagi Al-Quran. Itu sepatutnya yang jadi. Tapi banyak orang salah faham bila apa-apa yang dibuat oleh orang berikutnya. Zaman kita membuat oleh orang Nusantara percaya satu benda, maka para sahabat cakap lain pun akan ikut juga ulama-ulama Nusantara. Ini benda-benda yang sangat salah lah. Baik, kita start Baik, Abu Hanifah. Ada Hanifah nama dia Nu'man Dia kata takrif pengenalan tentang zaman dia. Zaman Abu Hanifah pun jadi. Okey, harus kita sebelum kita membuat pengenalan kepada Abu Hanifah rahimahullah, kita sebut dan kita sebut usul mazhab dia untuk kita kenal pada zaman dia. Dan juga suasana ataupun persekitaran yang meliputi terhadap dia. Okey. Dan pasal ini adalah pasal dia akan beri kesan kepada, dia ada kesan efek kepada kehidupan Abu Hanifah Nu'man, dan dia secara langsung juga membawa kepada masalah fiqh ataupun kefahaman tasyri' ni akan ada pada dia perbezaan.
Okey, pada sudut persekitaran okey. Dahulunya kelahiran kelahiran Abu Hanifah. Okey. Okey, dia lahir pada hujung lah dan zaman pemerintahan Bani Umayyah. Dan pada zaman Abdul Malik bin Marwan. Okey. Okey, dia kata kelahiran dia Abu Hanifah ni pada awal ke? Sekejap. Macam mana boleh ni? Zuhratus Syabab. Sekejap. Ini ada istilah pelik sikit ni. Jadi istilah khas. Okay. Masa dia ketika pada zaman Abdul bin Marwan. Abdul bin Marwan merintah pada dia punya zaman 86 hujung kot. Tapi dia jadi khalifah kelima je. 86. Disebabkan pemerintahan tahun 65 Marwan, kemudian mati 86. Hujung. Okey. Jadi dia kata pada zaman Abdul Marwan dia sempat pada permulaan hidup dia penguasaan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi di Iraq. Mana Abu Hanifah sempat dengan zaman Hajjaj ni buat macam-macam dekat Iraq. Jadi dia menyaksikan kekerasan dia dapat saksikan apa yang dulu Hajjaj ni buat dengan kekerasan dan dia telah pilih untuk diri dia dalam dia pilih untuk diri dia dalam muamalah ni melayan diri dia dengan Bani Umayyah ni yang politik ni untuk tak kisah disiksa dan sebagainya lah, kekerasan dibuat dia tak kisah. Sebenarnya dia sempat juga pada zaman remaja dia khilafah Imam yang adil Umar Abdul Aziz, sempat dan dia pernah sempat juga dengan zaman kelemahan Bani Umayyah dan kejatuhan Bani Umayyah dan dipanjangkan umur dia sehingga berjaya menguasai kempen Bani Abbas. Mana zaman Muawiyah Bani Umayyah jatuh, dia hidup. Zaman Bani Abbasiyah naik pun dia ada sempat. Okay. Dan dia tak datang pada dia kematian melainkan pada hari-hari pemerintahan Mansur. Inilah pasal tadi Mansur Khalifah Bani Abbasiyah tadi tahun 190 Hijrah. Okay. Jadi memang negara Islam pada zaman Abu Hanifah telah sampai puncak keagungan dia, kebesaran dia. Memang telah mengunjur kekuasaan kerajaan Islam ketika itu sampai ke Lautan Atlantik di barat dan China di timur, meluasnya ketika tu. Dan memang Islam ketika itu menguasai satu bahagian yang tidak kecil lah daripada Eropah dengan penaklukan Andalus.
Spanyol Spain. Dan ketika tu digabungkan di bawah Panji Islam ketika itu bermacam bangsa yang berbagai yang masuk dalam Islam sesudah penaklukan negeri tersebut. Jadi kat situ ketika mana Abu Hanifah hidup, kan, orang Islam tu bukan hanya Arab, bukan hanya Parsi, bukan Rom, bahkan Parsi, Rom, Turki, India, Mesir, semua sekali dah masuk dalam Islam. Okay. Dan dengan keluasan jajahan ataupun negara Islam ketika itu, dan makin jauh dia punya kawasan, dan dengan perbagainya bangsa-bangsa anak-anak orang Islam ni dan bermacam-macam akan kebudayaan mereka, bertambahlah tuntutan masyarakat ketika itu, dan dia perlukan kepada asas-asas yang kukuh yang meliputi untuk dibina di atasnya kaedah-kaedah penguasaan, dan juga menegakkan akan tiang-tiang pemerintahan, dan juga membataskan hubungannya dalam damai dan perang. Macam mana keperluan ini semua sekali, okay, memerlukan kepada usaha ilmu daripada para fuqaha untuk menggunakan hukum-hukum dan juga memenuhi keperluan negara dalam fatwa dan juga pemerintahan. Okay. Dan memang ketika itu sebenarnya perbezaan agama ni perbezaan agama ada dia punya aktiviti pada zaman Abu Hanifah. Pasal ketika tu kan yang kita sering dengar macam mana timbulnya perbahasan antara Abu Hanifah dengan golongan etis. Etis kan. Ini bayangkan kalau zaman kalau lah benda tu berlaku zaman Umar, memang habislah diorang. Tapi benda zaman lepas itu dah luas sangat Islam. So memang sampaikan peringkat di mana orang-orang yang bukan Islam tadi ada yang sanggup berdepan ataupun berani berdepan-depan mencabar Islam, mencabar umat Islam dalam pembahasan dan sebagainya. Abu Hanifah hidup zaman tu. Okay, dan banyak sekitar perbezaan agama ni akan perdebatan. Okay, dan mula kat situ penyalinan hadis salim atau tulis ilmu. Okay, dan juga munculnya gerakan penterjemahan, dan masuklah ketika itu pemikiran Yunani Greek dengan campuran daripada Parsi ke negeri Islam. Okay. Dan efek memberi kesan pemikiran ini dengan dia punya manhaj dia ataupun sistem dia, sistem akal dia bersama dengan sistem dia bertembung lah, dia saling bereaksi antara pemikiran tersebut yang bersifat akal dengan manhaj naqal di sisi umat Islam. Maka dekat situ memberi kesan ini memberi kesan memberi kesan kepada pemikiran Islam, masyarakat Islam, dan membawa kajian fiqh mengarah ke arah penyingkapan mengenai punca-punca dalam hukum. Sebab dulu umat Islam sebelum zaman berkenaan sami'na wa ta'na, dengar dan taat. Tapi ketika mana percampuran masyarakat macam ni, maka mula berlaku nak cari kenapa jadi, apa ilah hukum tersebut. Okay. Dalam ilah-ilah atau punca-punca dalam hukum-hukum syarak, ya, ataupun dan mula diandai-andaikan akan persoalan, digunakan pengkiasan di mana tak dapat di mana tak didapati nas dalam kitab atau sunnah. Tapi sebenarnya itu asalnya, tapi patutnya ada nas kita stop. Tapi lepas tu berkembang, yang ada nas pun masih lagi dipersoalkan. Okey. Dan apabila kita ketahui bahawa Iraq sebenarnya adalah sebenarnya ketika itu adalah sepenting-penting pusat bagi penyebaran ataupun aktiviti ilmu ketika itu dan juga dia telah mewarisi akan tamadun yang lama. Okey. Dan dibawakan kepadanya falsafah dan ilmu dia. Okey. Memang kita kalau rujuk balik kat situ ada falsafah, ada ilmu, kan. Maka dan mengambilnya golongan Bani Abbasiyah Iraq ni sebagai dia punya pusat pemerintahan mereka. Maka makin berkembanglah padanya gerakan ilmu, dan kita tahu di samping itu dia kata Iraq dia macam kita terangkan itu bahawa Iraq ni menjadi tempat
tempat munculnya, tempat berkembangnya madrasah ahli ra'i dan orang-orang yang besar di kalangan syekh-syekh mereka seperti Al-Qamah bin Qais An-Nakhai, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, Hamad bin Abi Sulaiman Al-Asy'ari. Semua sekali ni mereka. Tapi zaman ni belum lagi ada lah macam apa mazhab yang kita panggil yang Asy'ariyah tu tak wujud lagi. Sebab benda tu kemudian lagi. Zaman tersebut masih lagi belum ada. Mereka ni cuma macam awal-awal idea je. Okey. Dan bila kita tahu semua ni, okey, dan bahawa kehidupan Abu Hanifah di Iraq, maka kita tahu juga bahawa ini semua ni, perkara-perkara ni di antara punca-punca manhaj ataupun sistem pemikiran Abu Hanifah. Abu Hanifah ketika dia bercakap tu ataupun memang kat situ dia punya keadaan. Sebab tu berbezalah dengan orang-orang yang tinggal tempat lain pada zaman yang lain. Zaman tu memang zaman di mana pertemuan ilmu tu menjadi pesat. Tidak seperti keadaan yang sebelumnya. Sebab kes dia yang bukan Arab masuk dalam Islam, kemudian mereka ada question tambahan. Dia berbeza pasal cara pemikiran tak sama. Pada bangsa Arab yang hidup zaman Nabi dan tabi'in lepas daripada dan para sahabat, mereka terima Islam tu sepenuhnya. Tapi kalau dia kata pada zaman berikut ni dia dah jadi macam campur aduk. Islam dia sangat luas. Dan kat situlah berlakunya kemasukan pemikiran yang berbeza. Dan Abu Hanifah hidup zaman berkenaan. Okey. Okey, kedudukan para fuqaha. Dan tak terlepas dari kita untuk kita isyaratkan kepada kedudukan para ulama dan juga dan juga tempat para fuqaha pada zaman Abu Hanifah. Okay, dan sungguhnya negara pada ketika itu adalah Islam, tegak di atas agama Allah Taala, dan dia mengukuhkan akan tiang-tiang hukumnya di atas syariat Islam. Pelaksanaan hudud dia berlaku dan mendapat negara tu sifat ini takkan dapat sebuah negara ciri-ciri ini kecuali dengan menghormati para ulama-nya. Kerana ini telah menjaga atau dijaga para fuqaha dengan para fuqaha akan kedudukan atau ciri mereka. Okey. Ya, dan untuk para fuqaha ni, para ulama ni terhadap para pemerintah, para gubernur, para wali-wali para gubernur atau pemerintah tempatan, ada pendirian ataupun kedudukan yang menyaksikan keberanian para fuqaha pada kebenaran dan kekuatan mereka yang kukuh dalam mengingkari kemungkaran. Okey. Dahulunya Abu Sa'id telah enggan, kalau kita tengok pada awal dahulu telah enggan Sa'id bin Musayyab untuk membai'ah Walid dan juga Sulaiman anak Abdul Malik bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan untuk penguasaan untuk dapatkan putera mahkota. Tak, dia khalifah dia ambil untuk anak tu, dia tak nak bagi janji. Dia janji dengan satu je dengan khalifah, tak janji dengan anak. Okey. Sehingga memerintahkan khalifah ni untuk dihadapkan dia depan pedang, disebat di 50 sebatan dan dibawakan dia di tengah-tengah pasar di Madinah. Okey, dan dia dan halang orang ramai daripada duduk dengan dia. Okey. Dan bahkan bila meminta khalifah untuk buat hubungan dengan dia, mengahwinkan anak perempuan dia kepada putera mahkota, iaitu anak khalifah, dia tolak dan dia dilebihkan Abu Wada'ah, salah seorang anak murid dia yang miskin untuk jadi menantu dia. Kalau itu ketika itu dan Sa'id bin Jubair melihat melihat bahawa Abdul Rahman bin Muhammad Al-Ash'as di atas kebenaran dalam keluar dia untuk tidak bertaat kepada Abdul Malik bin Marwan. Okey. Lalu dia buat dia bantu, dia tolong yang membawa kepada Hajjaj yang dia adalah pegawai kepada Abdul Malik bin Marwan untuk bunuh dia. Sa'id bin Jubair dibunuh. Okey, oleh Hajjaj. Dan telah dapat juga Abu Hanifah daripada kesakitan apa yang dia kena jugalah, dan dituduh dia ni dituduh di sisi golongan Bani Abbas cenderung dia kepada salah satu Bani Alawi keturunan Ali yang menentang
kata mereka, itu Ibrahim bin Abdullah. Kononnya Abu Hanifah cenderung pada ini, maka diorang pun siksa dia. Okay. Jadi memang kita kata zaman tersebut kedudukan para fuqaha ni ada keadaan berkenaan. Okay. Dan dikatakan di sini juga kemudian berlaku penguasaan para wali ni ke atas fiqh dan juga ilmu. Okay. Dan di antara keadaan yang nyata pada zaman Abu Hanifah adalah pembiasaan mawali ni, orang-orang yang maula-maula ni untuk ilmu dan juga fiqh. Okey. Maula ni kan hamba tawanan. Kan tadi kita sebut tadi kan, sebagian besar macam Tobin Kaisar Al-Yamani dan sebagainya, dia anak tawanan perang. Dia bukannya, dia maula. Hasan Basri maula. Jadi pada zaman ni memang boleh dikatakan maula-maula ni, diorang ni yang terbiasa dengan fiqh dan ilmu. Di antara keadaan nyata pada zaman Abu Hanifah adalah pembiasaan golongan maula untuk ilmu umum, ilmu secara umumnya dan fiqh secara khususnya. Dan sebenarnya siapa yang sebenarnya mengetahui ilmu adalah satu kepakaran, juga satu seni. Dan maula-maula ni lebih dekat kepada mengetahui perkara ini dengan hukum persekitaran mereka. Sedang mana Arab lah, data fitrah mereka sedangkan orang Arab data fitrah mereka, dan barangkali dahulu dengan sebab cepatnya golongan maula-maula ni kepada itu, dia jenguk kepada menjaga dia memang terbiasa untuk menjaga kelebihan ilmu. Nah, memang kita maula tapi dalam masa sama diorang sibuk, diorang bersegera dapatkan ilmu dan sebagainya, kan? Kerana mereka nak kelebihan ataupun kedudukan. Jadi mereka rajin belajar. Mereka lihat Arab ni tadi mulia sebab ilmu, dan dia pun belajar ilmu. Ini golongan maula-maula ni. Okey. Sehingga mereka mendapat dengan ini kemuliaan yang mengangkat kedudukan mereka. Okey. Dan mereka sebenarnya inginkan dalam turut serta dengan habuan yang banyak dalam tamadun Islam. Okey. Telah datang dalam Aqdul Farid. Okey, satu kitab Aqdul Farid, bahawa Ibn Abi Layla berkata pada Isa bin Musa. Dan dia adalah seorang yang kuat agama, namun dalam masa sama kuat asabiyah dia terhadap para pemerintah Bani Abbas. Lalu dikatalah kepada Isa bin Musa, ya. Dia kata siapakah Faqih Basrah? Ditanya kepada Ibn Abi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla ni dia adalah salah seorang perawi hadis daripada Bukhari Muslim. So bila tanya kepada dia siapakah faqih orang Basrah? Faqih Basrah siapa? Jadi Ibn Abi Layla kata Hasan Basri. Kemudian siapa? Dia kata kemudian tu Muhammad Ibn Sirin. Dia kata apa mereka berdua ni? Berkata Ibn Abi Layla maula. Ini dua anak hamba tawanan perang. Okey. Siapakah faqih Mekah? Berkata Ibn Abi Layla Atha bin Abi Rabah. Kemudian Mujahid bin Jabr, Sa'id bin Jubair, Sulaiman bin Yasar. Siapa mereka ni? Kata kita terang kan. Semua ni adalah sebenarnya anak-anak maula. Keturunan maula. Dia bukan yang Arab. Lalu dia katanya pula, siapa fuqaha Madinah? Baru katalah Ibn Abi Layla, Zaid bin Aslam, Muhammad bin Munkadir, ya. Kemudian Nafi' bin Abi Najih. Ni semua ni kan. Siapa mereka ni? Maula juga. Lalu ketika tu Isa bin Musa berubah muka. Berubah wajah dia. Jadi dia kata siapakah orang paling paling faqih ahli Quba? Dia kata Rabi'atul Ra'i wa Ibn Abi Zinad. Siapa mereka berdua ni? Dia kata maula juga. Okey.
Lalu dia kata dia berubah muka dia, lagi berubah. Kemudian dia kata, siapakah fakih Yaman? Fakih orang Yaman. Maka kata Ibn Abi Layla, Tawus dan anaknya, dan apa, dan Ibn Imandah, kan? Tawus, anak Tawus, dan apa Ibn Tawus yang kita sebutkan tadi, yang dengan Mansur tadi kan, Khalifah Mansur, dia tegas Ibn Mandah. Siapa mereka ni? Kata Ibn Abi Layla, maula-maula. Okay. Lalu ketika itu kembanglah budak tengkuk Musa bin Isa bin Musa. Dia ada asabiah kepada Bani Abbas kan, Arab. Okay. Dan dia bangun, bangkit diri, dan dia kata, siapakah orang fakir Khurasan? Kan, fakir Khurasan. Lalu katalah Ibn Abi Layla, Atta' bin Abdullah Al-Khurasani. Siapa Atta' ni? Dia kata maula juga. Lalu dia tambah sugul, kan? Dia macam gelap wajah dia. Okey. Ketika sampaikan apa? Sampaikan ketika tu Ibn Abi Layla takut pada dia. Takut dia buat pergemukan kan. Dia kata, siapakah fakir Syam? Okay, apa tu kata Ibn Abi Layla? Makhul. Makhul ni, siapakah Makhul ni? Dia kata maula juga. Okay. Mana ketika tu nafas naik turun. Kemudian siapa fakir orang Kufah? Kan? Dia kata, wallahi laula khaufi lakultu al-Hakam bin Utbah. Dia kata, kalau bukan kerana aku takut. Dia kata apa? Ketika tu, kalau bukan kerana takut, aku akan cakap Hakam bin Utbah dan Hamad bin Abi Sulaiman. Tapi aku lihat padanya ada keburukan. Kalau aku cakap nama ni, memang aku kena bunuh. Lalu aku kata Ibrahim An-Nakhai dan juga Sya'bi. Lalu ketika tu, bila Ibn Abi Layla cakap Ibrahim An-Nakhai dan Sya'bi, ketika tu bila Isa bin Musa tanya, siapa mereka berdua ni? Maka aku kata Arab. Ketika tu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru dia seronok. Punya banyak semua sekali adalah bukan Arab. Bukan keturunan Arab asal. Kan? Jadi inilah dia kata, dan dalam besar fake pada zaman Abu Hanifah dan berkembang, terutama apabila mengambil Bani Abbas Baghdad sebagai tempat tetap bagi kerajaan mereka. Okay, dan dia tertumpu padanya tamadun Islam dan berkembang pergerakan ilmu dan bercampur aduk dan bercampur bermacam-macam campuran daripada umat yang berbagai-bagai, si Parsi, Rom, ya. Dan telah mendekatkan diri para khulafah Bani Abbas kepada diri mereka, para fuqaha, untuk melaksanakan hukum mereka di asas agama dan syariatnya. Walaupun sebenarnya ada yang tak setuju nak jadi jadi hakim, antaranya Abu Hanifah. Dia pernah kena siksa kerana tidak mahu menerima jawatan. Tak nak terima jawatan, mungkin itulah sebab kenapa dia disiksa. So jadi Abu Hanifah, insyaAllah kita akan bincangkan nanti mengenai kelahiran Abu Hanifah dan pembesaran dia. Okay, baik. Okay, wallahu a'lam. Ada soalan? Soalan. Jika ada seorang khalifah yang hidupnya dari kecil hingga besar ditentukan kehidupannya yang pasti tiada kejayaan, apakah yang harus dilakukan serta tidak tahu baik buruknya? Terus sembah Allah Ta'ala je lah. Jika ada seorang khalifah yang hidup dari kecil sehingga besar, ditentukan kehidupannya belum pasti ada kejayaan. Dia cuma buat kerja. Pasal kita dalam Islam disuruh kita ni untuk kita berusaha melakukan amal. Dalam usaha dan amal tersebut kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Ta'ala kira pada kita bukan kita punya kejayaan. Allah Ta'ala kira ke atas kita apa kerja kita buat. Ikhlas ke tidak dalam kerja tersebut. So kita sebenarnya dalam konteks ni, masalah kejayaan tadi, berjaya atau tidak, kita serah kepada Allah Ta'ala. Yang kita redha dengan Allah Ta'ala punya keputusan. Lepas kita usahakan, tak dapat berjaya pun, kita tahu Allah Ta'ala maha mengetahui kenapa tidak. Yang kita buat kerja lagi. Dan kerja yang kita buat itu sebenarnya nilai sebenar kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai kita adalah kerja yang kita buat. Di sisi Allah Taala, amal kita tu yang ditengok, bukannya masalah result. Result tadi Allah Taala bagi pada orang yang buat kerja tak buat kerja, sama aja.
Orang yang kadang-kadang tak buat kebaikan pun Allah Taala bagi juga kepada dia rezeki yang luas, kejayaan dalam material. Tapi dalam masa yang sama itu bukan ukuran. Sebab kita dalam Islam, kita tahu setiap tindak tanduk kita, perbuatan kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam nilai kita kepada di sisi Allah Taala adalah kerja yang kita buat, bukannya result. Yang problem kita sekarang ni adalah kita sibuk fikir result, sedangkan result tadi tu Allah Taala agihkan ikut kepada kebijaksanaannya yang mutlak. Okey, wallahu a'lam. Sorry, ada. Jika seorang khalifah itu dengan sengaja menghamba-hambakan seorang khalifah yang lain, apakah harus dilakukan? Serta hukumnya hukum dan tidakkannya. Boleh jelaskan, terima kasih. Menghamba-hambakan tu macam mana? Apa maksud menghamba-hambakan? Menghambakan orang lain. Kita sekarang kita ni, ni satu benda masalah. Bila sebut nilai masalah khalifah tak khalifah ni, memang Allah Ta'ala mengangkat manusia ni di atas darjat yang berbeza. Macam Allah sebut dalam Quran dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Allah katakan ahum yaksimuna rahmat rabbik, adakah mereka agih-agihkan rahmat Tuhanmu? Allah Ta'ala bagi ini kaya, ini miskin, ini mulia, ini hina. Kan Allah Ta'ala kata adakah mereka, sebab orang musyrikin dahulu dia orang tak puas hati kenapa Quran dapat dekat Nabi Muhammad SAW dan tak dapat kepada orang-orang yang mereka idolakan seperti Al-Walid bin Mughirah, Uqbah bin Mas'ud. Dia ingat kenapa tak ini itu. Jadi Allah Ta'ala jawab dengan kata ahum yaksimuna rahmat rabbik, adakah mereka agihkan rahmat Tuhanmu? Mereka yang agihkan. Maka Allah Ta'ala jawab balik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya, kamilah yang mengagihkan kepada mereka hidup mereka dan kehidupan dunia. Mana siapa naik, siapa turun, siapa kaya, siapa miskin, kami agihkan. Allah Ta'ala kata wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami angkat sebagian mereka ke atas sebagian lain berapa darjat. Kenapa Allah Ta'ala angkat, naik, muliakan orang ni, jadikan orang ni rendah. Liyattakhidhu ba'dhum ba'dan sukhriya, supaya boleh mengambil sebagian mereka sebagian lain sebagai kegunaan. Sekarang kata semua orang manusia ni mulia, kaya. Dan siapa nak buat kerja susah? Siapa yang akan duduk buat contoh macam kutip sampah? Siapa sekian? So Allah Ta'ala angkat tadi bukan untuk kemuliaan, Allah Ta'ala angkat tadi untuk kegunaan. Mana yang miskin ambil daripada yang kaya upah, yang kaya ambil dari miskin kerja. Mana boleh kita kata semua orang manusia ni kena satu je? Tak boleh. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha pernah dalam satu riwayat, dia bila time dia bagi makan pada orang. Lepas tu kemudian bila makan tu, ada orang dia letak kawasan yang bawah, ada yang duduk kat kawasan tertentu. So, jadi ada orang kata kenapa tak samakan? Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi kata letakkan manusia pada kedudukan mereka. Mana orang miskin tadi dia redha dengan keadaan tadi, orang kaya tadi dia yang mulia tadi dia tak redha dengan keadaan tadi. Macam tu. Sekarang kita disuruh muliakan tetamu. So, tu sudut itu kena faham. Banyak orang kata dia tak faham tentang perkara ni, jadi dia orang rasakan benda tu kena sama je, sama rata. Tak sama. Memang kita disuruh untuk contoh macam yang tua, kita kena hormati lebih daripada yang muda. Yang muda kita kena kita kena sayang. Itu benda tu Allah Ta'ala angkat. Tak boleh seorang tu kata macam kenapa tak sama rata, tak ada. Allah Ta'ala naikkan orang, jatuhkan orang, tu kerja Allah Ta'ala. Apa benda kita kena persoalkan unless kita tak percaya dengan qadar. Ya, wallahu a'lam. Ustaz tafsir Quran dah publish, siapa? Tafsir mana? Tadi saya tak tahu tak publish. Buatkan kebiasaannya yang kita yang ada saya terjemahkan macam tafsir Maudhu'i sebagainya, saya terjemah saya kirim kat orang je di PDF. Saya tak ada publish lagi. Okey. Jelas baik kita berhenti sini. Ada lagi soalan ke? Tak ada Okey, alhamdulillah. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Nanti kita akan start bincang tentang Abu Hanifah Nu'man lahir dia. Tapi zaman tadi kena faham zaman ketika mana Abu Hanifah hidup tu, itu kenapa dijelaskan. Hatta the last part berkenaan dengan tajuk ilmu dan juga faith ni duduk pada golongan maula, golongan hamba yang duduk dalam keluarga dengan para sahabat
anak-anak mereka yang take over agak apa akan apa dia punya ilmu ni. Okay, baik. Wallahu a'lam. Okay. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.